شؤون الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين عليهم ولا الضالين. سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه رب اشرح لي صدري. حول ولا قوة إلا بالله. صواب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال معرف قدس الله سره لا يكن تآخر العمل العطاء مع إلحاء في الدعاء موجبا ليأسك. Jangan adalah kiranya lambat masa kurnianya serta bersungguh-sungguh dalam meminta doa itu mewajibkan putus harapnya. Jangan begitu maknanya. Yakni jangan engkau putuskan di dalam minta doa serta bersungguh-sungguh kerana lambat masa kurnia yang telah diakui dalam firman-Nya, ud'uni astajib lakum. Minta oleh kamu akan daku, maka ku perkenankan bagi kamu. Ada kalanya dalam dunia dan ada kalanya dalam akhirat dengan keadaan yang ditentukan atau dengan gantinya, dan engkau baiki akan sangka kepada Tuhanmu yang tiada sekali-kali janjinya. Oh, payah ni. Mic ke tadi? Mic tadi. Ni macam kapal terbang nak bawa. Ke mic sangkut senang. Macam pilot kapal terbang. La yakun ta'akhurul amadul ata'. Tak apa. Syekh, boleh dah ni. Ma'ilha'i fid du'a mujiban liya'sik. Mana jangan ada kiranya lambat masa kurnianya serta bersungguh-sungguh dalam menuntut. Ya, kita minta kepada Allah Ta'ala, jangan ada terlintas hati kita rasa lambat Tuhan bagi. Jangan. Kalau terasa tu jahat adab kita dengan Allah Ta'ala. Kita minta, serah. Sebab adab doa, pertama sekali kita berdoa sebab apa? Sebab pertama Tuhan suruh. Firman Allah Ta'ala, ud'uni astajib lakum. Itu yang pertama. Kita minta sebab Allah Ta'ala arah. Yang kedua, kita minta, adab yang kedua ialah apa? Izharul fakri. Kita minta doa ni kena menzahirkan fakir kita, hina kita, bangsat kita dengan Tuhan. Kita minta doa. Bukan kita minta doa nak ajar Tuhan kan. Bukan kita minta doa nak tunjukkan Tuhan ataupun takut Tuhan terlupa ke nak ingat kan. Jangan ada tadammun makna tu. Jangan ada terkandung makna seolah-olah nak ingatkan Tuhan ke Tuhan lupa. Bukan. Kalau Tuhan tak tahu ke Maha Suci Allah Ta'ala dari sifat kekurangan. Ya. Jadi kita minta tu pertama sekali sebab dia suruh. Tu adab yang pertama. Yang kedua sifat sebab kita minta ialah izharul fakri, menzahirkan fakir kita dengan Tuhan. Itu adab kita minta doa. Ya. Kemudian yang ketiga, serah fil waqtil ladzi yurid la fil waqtil ladzi turid. Pada waktu yang dia kendak, bukan waktu yang kita kendak. Ya, pilihan siapa lebih baik? Takkan pilihan kita lebih baik. Ya. Kadang-kadang kita rasa benda tu patut cepat, tapi tak boleh. Dia bagi cepat kan kita terbalik. Dia bagi cepat kan kita terbalik. Itu serah pada Tuhan. Itu cara ada doa. Kita berdoa sebab disuruh. Kita berdoa serah pada dia. Pada waktu bila dia nak bagi, kemudian pembagian ikut dia. Ya, ikut dia. Dia nak bagi benda yang kita minta, atau dia nak jauhkan bala, atau dia nak tukar lain, dia nak cepat atau dia nak tunggu akhirat, itu hak dia. Jangan campur. Itu hak Tuhan, jangan campur. Kita serah itu. Itu adab kita berdoa. Takut kita terjauh dalam doa.
kita berdoa rupa makin jauh dengan Tuhan. Sebab apa pergi jauh? Sebab tak jaga adab. Ya, tak jaga adab. Dia bungut macam belukang. No lah, tak dapat. Nah, itu dah kurang ajar dengan Tuhan. Nabi Musa alaihissalam mencapai kejayaan 40 tahun. 40 tahun baru dibenamkan Firaun dalam laut. 40 tahun, sedangkan Nabi Musa ni nabi, dia rasul. Kalimullah, 4 pangkat besar. Ya, nabi, lagi rasul, ulul azm, lagi pula kalimullah, orang yang boleh berbicara dengan Tuhan. Wa kallamallahu Musa taklima. Sehebat-hebat tu pun 40 tahun tuan. Kita ni siapa kita ni, ya? Macam mana lah ni, apa dia bangsat apa ni. Kan kita doa dah serah ke dia je. Bila dia nak bagi, serah ke dia, ya. Jangan ada terlintas ni. Kalau terkeluar mulut lagi teruk. Terlintas dalam hati pun jangan. Serah ke dia je. Minta, disuruh kita minta, ya. Mana jangan engkau putuskan dalam menuntut doa serta bersungguh-sungguh kerana lambat masa kurnia yang telah diakui. Kurnia tu Tuhan dah aku. Mana Tuhan aku? Ud'uni astajib lakum. Pinta oleh kamu akan daku, maka ku perkenankan bagi kamu. Cuma perkanan tu dalam hadis, tengok dia terjemahan sini. Ada kalanya dalam dunia yang kita minta tu Tuhan bagi, dan dunia dia bagi. Ada kala dalam akhirat dia takhirkan dengan keadaan yang ditentukan tadi. Atau dengan gantinya, ya, diganti benda lain yang lebih maslahah kepada kita, atau dibaiki akan sangka kepada Tuhan. Ada kala ditukar, ada kala dihilangkan apa? Bala. Mungkin bala tu sudah ada dalam qada al-muallaq, satu qada mubram itu tak ubah. Ini Tuhan gantungkan. Bila kita buat ibadat, kita berdoa tadi, patutnya pagi ni dia masuk bawah trailer. Tapi dia kena dia berdoa pada malam tadi tahajud, dia berdoa, Tuan elakkan. Tuan elakkan, mana kena lain. Dapat maknanya CP-CP dia. Ada satu orang saleh. Dia cerita nampak Allah Ta'ala bagi, dia kata, saya tadi kalau tayar motor tak pancit pada adatnya, terlibat dengan aksiden depan tu. Kat Simpang 3. Jadi mungkin doa dia malam tadi Tuhan dah terima. Dia Tuhan apa? Tuhan palingkan. Ya, dia pancitkan tayar motor kat sini, lepas dia aksiden kat depan tu. Aksiden besar tu, trailer. Ni arwah Ajar Puji tu ni. Arwah Ustaz Bunyamin. Ya. Satu hari dia kata saya jalan pancit tayar, rupa depan tu ada aksiden kata. Tu bukan Tuhan elakkan dia tu. Mana dia tu? Di sini nampak tayar pancit, depan tu pada adat kalau tak pancit tadi dia terlibat sekali. Ni dia panggil as-sarf, Tuhan paling. Ya, itu cara Allah Ta'ala memustajabkan doa tu banyak. Satu. Kemudian yang paling besar sekali dalam doa ialah jaga syarat. Ya, syarat yang paling besar kali disebut dalam Al-Quran dan tafsirkan oleh Al-Imam Nawawi, iaitulah kulu minat tayyibat wa amalus salihat. Makan oleh kamu at-tayyibat ay minal halalat, yang halal. Baulah wa amalus salihat. Makan yang halal ni ditakdimkan, didulukan dalam sebutan ayat ni. Kemudian baulah amal salih, wa amalus salihat. Bermakna aklul halal manzilatil syart. Makan halal ni menepati syarat untuk diterima doa dan untuk amal kita diiktiraf sebagai amal salih. Kalau dia pakai gadak je tuan, tak kira halal haram, pakai sebat aja, dia punya perut macam tong sampah, tak payahlah. Berdoa air mata darah pun Tuhan tak layan tuan. Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang, lebih sayang pada ibu bapa kita lagi tuan. Tapi jangan langgar syarat. Langgar syarat habis. Langgar syarat jangan harap Tuhan tak bagi tuan. Ya, sebab dalam hadis sahih digambarkan seorang yang mana rajulun yatilus safar, di jalan panjang akbar, ya, rambut dia pun mengebang, tak sempat urus, baju dia pun badan penuh berdebu. Kemudian rafa'u yadai ila sama, dia pun angkat Tuhan, ya Rab, ya Rabbi, ya Rabbi, sedangkan mat'amuhu haramun, ya, wa mashrabuhu haram, ya, wa malbasuhu haram, fa aina ma yustajabu lahu. Sedangkan makanan dia haram, minuman dia haram, pakaian dia haram. Tak apa dia tipu orang ke duit riba ke apa tak tahu. Ya, di mana doa dia akan dilayan oleh Allah, kata Rasulullah SAW. Walaupun keadaan zahir tadi penat kan, kita tengok rambut mengebang,
badan pukul masai letih, diangkat tangan. Kalau lagi nak pergi usia ni kan, tuan lebih kasih sayang, tapi jangan langgar adab. Bila kita langgar adab, kita sumbat dalam perut, benda haram pun sebat, habislah. Ya. Sebab kita kena ada maruah dengan Allah Ta'ala. Al-halal bayinun, wal haram bayinun, wa ma bainahuma umurun mushtabihat. Bahkan pamanit takal syubha, pakad istabar alidinu ardi. Hadis sahih Nabi sebut, halal terang, yang haram pun terang. Tengah-tengah tu ada benda syubhat. Nak kata haram pun tak jelas, nak kata halal pun tak jelas. Barang siapa memelihara diri dia daripada benda syubhat, faqad istabla aridinu ardi, dia telah menjaga maruah dia dengan Allah Ta'ala. Bermakna kalau dia tak jaga benda syubhat, dia sebat tuan-tuan habis. Akhir dia akan terkejut pada benda. Ya. Sebab kena makan jaga betul-betul. Masya Abdul Wahab Ar-Rukan dalam suluk tuan-tuan dia kata, pastikan makan pakai kamu semua halal. Jangan ada benda syubhat. Benda haram sama lagi jauh. Benda syubhat pun tak nak. Kalau tidak, zikir kamu tak jalan. Kau tariklah zikir putus tasbih pun tak jalan. Ya, memanting kau zikir. Tapi dalam apa? Dalam makan pakai semua tak jaga, habis tuan tak layan. Jaga tu, tak terangkat hijab tuan. Sebab kena jaga betul. Ya. Kullu lahmin nabata minas sukhti pan-naru aula bi. Tiap-tiap daging yang tumbuh rezeki yang haram, maka neraka terlebih aula dengan dia. Badan tarekat Naqsyabandi punya sanad sahabat ialah sahabat tertinggi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Satu hari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dia ni kewarakan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, siapa beri makanan ke apa dia akan tanya, di mana kamu ambil. Itu kewarakan Sayyidina Abu Bakar. Ya. Satu hari nak jadi cerita, dia tak tanya. Khadam dia bagi susu dulu, dia tak tanya, diminum je. Lepas tu dia rasa lain tak sedap. Dia tanya, di mana kamu ambil? Dia kata kami ambil daripada upah. Upah apa? Upah orang suruh jampi. Jampi apa kau pakai? Jampi jahiliah dah pakai. Darat tahu darat, laut balik laut. Dah kacau je. Sayyidina Abu Bakar tahu itu, Masya Allah. Dia muntahkan balik kan. Dia jolok tekak. Dia jolok tekak sehampirlah tercabut nyawanya. Allah. Itu Sayyidina Abu Bakar punya kewarakan. Dia jolok takut tu. Padahal kalau hukum syarak, benda tak tahu dimaafkan. Rufi'al kalam anis salas, diangkat kalam mana tak dicatat sebagai dosa. Ya, iaitulah orang yang tak tahu. Al khata' wa nisyan, ya, kita tersilap atau terlupa, itu semua dimaaf. Tapi oleh kerana apa? Kesan. Takut kesan. Sebab tu satu cerita yang masyhur. Seorang budak kecil ni Allah Ta'ala berikan kelebihan. Dia dongak je ke langit sampai aras dia nampak. Jadi bapak dia tahu kalau makan benda haram ni hijab. Bapak dia nak test. Dia sengaja kacang tu, sengaja dia curi je. Kau banyak sebiji je kan. Dia suruh anak dia tengok, nampak. Lepas tu suruh makan. Makan sebiji, suruh tengok balik. Tambah, gelap. Sebiji gelap kan. Kalau dah bergetan dalam perut. Mutan, gambai, lansat, habis dia paut. Kan? Orang beli, orang jual buah kan dia nak beli, dia makan. Tokey tengok semacam. Dia makan yang kasar-kasar. Sumbat dalam perut tuan-tuan. Habis. Ya, macam mana nak terangkat hijab? Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, seorang wali besar, ulama besar, wali besar. Dia riyadhah 40 tahun. 40 tahun tentang dia punya riyadhah. Dia tak terasa hijab tu terangkat. Dia jumpa ibu dia, ibunda, adakah ibunda bagi aku makan benda yang tak elok? Dia tak ada, wahai anakku. Ya, aku bagi makan yang elok. Cuba ingat, dia kata. Mak dia ingat, ada masa mengandung, dia kata. Aku terambil buah tufah, dia kata, sebiji tanpa izin. Inilah dia tu. Itu masa mengandung kan. Terambil. Itu kesan dia tuan-tuan. Walaupun benda kan tak berdosa, tapi efek dia ada. Itu masalah dia. Ini wali besar tuan-tuan, Sultanul Aulia. Ya. Tengok cerita dia macam mana. Bapa dia seorang waliullah, pemuda yang saleh. Di sungai lapar, ternampak buah tufah macam buah apple tu banyak. Dia pun ambil, dia makan, dah makan dia teringat, Masya Allah, siapa punya ni. Dia pergi cari susu, jumpa dah tuan dia, susu jalan sungai tadi. Jadi dia minta halal. Jadi orang lelaki-lelaki ni seorang saleh, waliullah juga. Dia tengok dia, dia tahu ni orang hebat ni. Dia kata, aku boleh halalkan dengan syarat engkau kena kerja di ladang ke setahun. Tak apa tuan, jadi tuan halalkan. Kerja setahun tuan.
Habis tahun dia kata dah cukup tempoh tuan, halalkan. Ada lagi syarat, kau kena menikah dengan anak aku. Sebab dia dah nampak ni wali tuan ni. Ya, kau kena nikah anak aku. Tapi anak aku ni buta, pekak, bisu, tepuk. Tak apa tuan, jadi tuan halalkan. Bila sampai hari menikah, dia betul peranjat. Tengok secantik-cantik. Tidak pekak, tidak bisu, tidak tepuk. Dia pun tanya, tuan kata dulu tepuk, tuan kata dulu bisu. Ni tengok cantik, lengkap kan. Dia pun tafsirkan. Sebenarnya buta tu buta dari maksiat. Kata. Pekak dari maksiat, aku kawal. Mata dia tak melihat maksiat, telinga dia tidak mendengar benda maksiat, dia tak berjalan tempat maksiat. Akhirnya dikawinkan, ya, seorang wali dan waliyah, tuan-tuan, ya, salih dan salihah. Keluar anak dia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kutub, tuan-tuan, kutubul aktab. Itu dia. Dia tu tengok dia bagi begitulah keadaan dia, ya. Benih bila baik dia akan tumbuh yang baik, ya. Sebab tu kita tanam, pilih benda baik. Bila benih betul baik, insya-Allah buah tu kita petik pun sedap, tengok kan. Ada seorang sahabat saya, dia tanam cili, tuan ni. Dia punya cili tu benih tengok sikit, 100 lebih dia kata. Kita tengok tu panjang, tapi buah dia masya-Allah. Bertongkat pokok, bertali ikat, tuan. Meluyut buah panjang-panjang besar-besar, sedap mata mandang. Tapi benih dia mahal. Kita pula ambil benih kat dapur, lada kering. Besok keluar kentir yang macam mak dada je. Kita nak petik pun sayu lah mak, kurus buah. Sebab apa? Benih tak elok. Benih tak ada mutu. Ya. Begitulah makanan, ulama misalkan di ala benih bagi rohani kita. Bila kita makan yang halal, dia akan tumbuhkan semangat ibadat tu ada. Ya, senang nak ibadat, ringan nak ibadat, lazat ibadat tu ada. Bila kita jaga benih dia, kita jaga. Mana aklul halal. Ya, sebab tu Imam Nawawi menyatakan berpandu pada ayat, kulu minat thayyibat wa amalus salihat. Makan yang kemudian barulah amal saleh. Bermakna amal makan tu manzilati syarat. Dia bagi tempat syarat. Bila syarat dia clear, insya-Allah, ya, masyrut benda tu diterima oleh Taala. Baru diiktiraf sebagai amal yang saleh. Zaman kita ni tahu-tahu je lah tuan-tuan ni. Syekh Hasan Al-Basri, ulama tabi'in, dia kata kalau aku dapat satu buku roti yang betul-betul safi, yang betul-betul bersih halal, insya-Allah dengan izin Allah aku boleh obat 1000 penyakit. Zaman dia kan, zaman tabi'in. Zaman dia lagi dia dah rasa dah payah nak cari benda yang betul-betul halal. Zaman kita ni terlingkup dah tuan-tuan. Ya, bira terbalik, tungan terbalik zaman kita ni. Makan macam-macam. Dah tunggu kopuk babi pun tulis halal, punya puaka tu. Kopuk babi tulis halal. Tengok teruk tak teruk sekarang dipermainkan agama kita, tuan. Ya. Binatang kapi ni naik macam-macam jadi, tuan. Dahsyat. Allah. Kapi ni binatang, tuan. Kapi ni binatang yang paling jahat yang merangkak atas muka bumi. Siapa kata? Quran kata. Inna syarrad dawab. Sungguhnya binatang merangkak yang paling jahat. Allah Ta'ala kata alladzina kafaru, ila orang kafir itu. Quran sebut dalam Quran. Tuan-tuan tak jumpa ke? Ya, Allah Ta'ala orang kafir ni Allah Ta'ala letakkan taraf dia syarrad dawab. Binatang yang paling jahat yang merangkak atas dunia. Sebab tak pelik kalau dia buat jahat, memang perangai dia binatang paling jahat. Quran dah labelkan tu. Ya. Tuan. Allah. Itu satu. Yang kedua ni Rasulullah SAW berpesan, aqallu ma yujadu fi akhiriz zaman rizqun halalun wa akhun yusakubi. Aqallu ma, benda yang paling payah dan paling sedikit didapat pada akhir zaman, kata Rasulullah SAW. Apa dia? Iaitulah rizqun halalun, rezeki yang betul-betul halal, dah payah dah cari. Wa akhun yusakubi, dan sahabat yang boleh betul, boleh dipercayai dan boleh membimbing kita jalan Tuhan dah tak ramai. Banyak ni bawa kita jalan lain. Kita berkawan, kita jadi babas pun ada. Kita berkawan ditikam belakang pun ada. Adab-adab suhbah dia tak jaga, macam-macam. Dan itu makna zaman kita ni zaman yang terlampau rosak, bahaya. Betul apabila disifatkan keadaan zaman kita ni oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat yang hebat-hebat iman tu, suruh Rasulullah tolong doakan Rasulullah agar kami tak bertemu zaman itu. Zaman kita ni zaman sahabat tak nak hidup. Kita pula rasa hebat. Ya, itulah keadaan dia mana. Ya, kalau kita tak berjaga-jaga betul, bahaya benar.
Dua sajalah peninggalan besar kan. Taraktu fikum amrain lan tadillu ba'di ma intamasaktum bihima kitabullah wa sunnatar rasulih. Aku tinggalkan kamu dua peninggalan, iaitulah selama kamu berpegang dengan dia kamu tak akan sesat, iaitulah Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habis. Jadi satu adab kita berdoa, ya, bila kita bersungguh-sungguh berdoa, jangan ada terlintas perasaan kita, lambat. Jangan. Itu jahat adab dengan Allah Ta'ala. Kita minta, serah ke dia. Ya, fil waqtil ladzi yurid la fil waqtil ladzi turid. Pada waktu yang dia kendak, bukan waktu yang kita kendak. Habis. Bahwa dhaminun laka al-ijaba fima yakhtaruhu laka la fima takhtaru li nafsik. Iaitulah sebab Allah Subhanahu wa taala mengaku bagimu akan berkenan. Ud'uni astajib lakum. Tu dia dijamin perkenankan pintamu, tapi pada yang dipilihnya bagimu. Bagi yang dipilih, yakhtaru, tiada pada yang kau pilih akan dia bagi dirimu. Sebab kalau kita pilih, mana baik pilihan Allah dengan kita? Pilihan kita kadang kita pandang selapis, nampak baik, rupanya risiko belakang banyak. Kita serah pada dia. Pilihan Allah Ta'ala. Habis. Itu cara adab kita dengan Allah Ta'ala. Kerana rahmatnya kepadamu. Sebab Tuhan pilih itu dengan rahmat dia sekali. Ya. Maka bahawasanya terkadang engkau benci akan suatu, iaitu baik bagimu. Dan terkadang engkau kasih akan suatu, tapi jahat bagimu. Ya. Ada kala kita apa? Kasih waktu benda, tapi benda tu apa? Bahaya pada kita. Kadang-kadang benda tu kita tak apa minat, ataupun rasa tak apa selesa. Ya, terutama ibadah. Memang tak selesa sebab apa? Nafsu tak setuju benda tu. Tapi dia benda baik bagi kita. Sebab tu maknanya kita serah kepada Ta'ala apa yang dipilih. Ya, itu kan ada ni. Ayat tu turun dalam masalah jihad. Masalah jihad. Jihad ni benda yang nafsu tak suka, tapi dia baik. Wa huwa khairul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an. Adakala kamu kasih tu benda, wa huwa syarrul lakum, padahal itu jahat bagi kita. Kita nak ke benda seronok kan, selesa, sedap, itu nafsu. Benda selesa, benda sedap tu unsur nafsaniyah, unsur nafsu. Unsur nak pergi ke Allah Ta'ala berat. Huffatil jannah bil makarih wa huffatin nar bis syahwah. Dilingkung jalan ke syurga dengan benda yang payah-payah. Nafsu kita menganjal kita nak ikat suruh dia berjalan. Tapi dia dilingkungkan jalan ke neraka dengan syahwat. Sedap, tak ikut je lah. Tak payah semayang, tak payah puasa, tak payah belajar, ikut dia kan. Ya, ikut seikut-ikut nafsu, memang cepat digulung tikau, dihumban dalam neraka tu. Habis. Dan Allah SWT jualah yang mengetahui dia, dan engkau tiada tahu, maka jangan engkau pilih. Sebab tu kita letak dalam pilihan Allah Ta'ala. Apa yang Tuhan pilih, itu kita duduk. Itu setengah daripada adab untuk seseorang tadi berjalan untuk sampai kepada hadrat Allah, itu makrifat yang sebenarnya. Seperti kata Syekh Syazuli radhiyallahu anhu, Syekh Abu Hasan Asy-Syazili, ini pemimpin tarekat Syazliyah di Mesir, di Syria banyak. Dan dia merupakan guru bagi Sayyidi Ahmad Ibn Idris. Ya, Sayyidi Ahmad Ibn Idris, Imam tarekat Ahmadiyah Idrisiyah. Guru dia ni antara dia, Syekh Abu Hasan Asy-Syazili. Ya. Dia karamat dia banyak antara. Kan dia lidai seorang tu semua dia nampak ada. Mati Islam, mati kufur nampak. Tapi lidah syariat mengharamkan dia menceritakan. Palzam tutup. Dia perhati je lah. Sebab kadang wali-wali kita tengok orang teruk-teruk dia MP sebab dia nampak. Dia nampak akhir kepala tu cantik. Masa dia jumpa tu pakai seluar pendek. Tapi dia MP akhir tu orang jadi orang yang saleh, yang baik. Ya, sebab dia nampak muka syafah terbuka. Dan kata Syekh Abu Hasan Asy-Syazili, kalau diizin oleh Allah Ta'ala, tapi Tuhan tak izin. Kalau diizin, aku boleh cerita apa berlaku besok, lusa, tulat dan seterusnya. Dia nampak Tuhan bukakan. Ya. Ini ilmu dipanggil muka syafah, Tuhan buka. Dan karamat dia Tuhan, dia ada ilmu kimia dia panggil. Ya. Ilmu buat emas Tuhan. Kau longgok-longgokkan besi buruk,
Dia kencingkan besi tu tukar jadi emas tuan. Ya, kalau kita kencingkan besi berkilat jadi berkarat. Ini karamat dia. Dia kencingkan besi buruk tu tukar jadi emas terus. Allah, dahsyat ni. Dia anak murid semua ditanggung tuan ni. Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu. Allah. Masa sejarah makam dia keluar tuan ni. Tapi dengan Tuan Syekh Faiz ni. Dia ada kat makam. Rambut dia panjang ni. Sini kat bahu. Itu gambar Jummah. Sunnah kan Nabi. Rambut panjang kat bahu. Syekh Faiz suruh dia doa. Bila Syekh Faiz suruh doa, kita empik dekat tu. Allah. Kita tengok doa dia, doa hebat-hebat. Tajali tuan. Dia kata ni wali mana kata ni. Dia dah tergerak ni wali mana. Lepas salam dengan dia semua, dia pun jalan, kita perhati, hilang. Kita pun tanya Tuan Syekh Faiz, Tuan Syekh siapa ni? Tu Sahibul Makam, Tuan Makam. Puasan Syadzili ni. Dia punya makan di Mesir, jauh tengah padang pasir. Tapi kalau nak pergi dia, adab dia kena ziarah dulu, berhenti dekat makam khalifah dia, Sayyidi Syekh Salim. Kalau tak berhenti situ, biasanya jumpa makam tak jumpa tu. Tu adab dia. Kita nak merentas kan, kena berhenti sekejap ziarah kubur Sayyidi Salim, orang kanan itu. Kemudian mungkin insya-Allah jumpalah makam. Situ pelik sikit. Biasa jalan ziarah kan, di situ Syekh Faiz itu tidur semalam tuan. Hebat. Allah, Syekh Hasan Asy-Syadzili kan. Pak Syekh Faiz buat zikir lalu dia datang. Orang panggil dia wali putih. Allah. Apa kata Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu? Jangan engkau pilih, dia kata. Jangan engkau pilih daripada pekerjaanmu akan suatu dan pilih oleh bahawa tiada engkau pilih. Mana apa? Kita lebih duduk pada makam taslim tu maksudnya. Ya. Taslim, reda, diam. Apa yang tuan lakukan selama benda tu bukan bercanggah dengan syariat lah. Sebab setengah daripada tanda waliullah ni, orang yang arif kata, ya, al-arif iaitulah kalla lisan. Apa makna kalla lisan? Kelu lidah dia. Mana no comment. Dia tak ada komen apa pun tuan. Apa yang datang alhamdulillah. Ya, sihat pun alhamdulillah, sakit pun alhamdulillah. Bahkan para aulia dia sakit tu dia menangis tuan. Dia dapat sakit tu, dia menangis sebab apa? Bukan menangis kena sakit. Kerana hibahnya Allah Taala beri penghormatan kat dia. Dia kena sakit, dia bala kena apa ke, dia akan apa, keluar murid dia. Setengah daripada wali tu keluar murid. Albasni, alhamdulillah, albasani libasal aulia. Segala puji bagi Allah, syukur Tuhan pakaikan aku dengan pakaian kekasih wali-wali ni. Pakaian kekasih apa? Ya, arwah Ustaz kau cerita. Kau tengok wali-wali mana ada sihat penuh dia. Ada demam airlah itulah. Itu sengaja Tuhan proses naikkan makam dia. Ba inna asyaddan nas bala anil anbiya sumal amsal fal amsal man kana fi dini sulba ishtadda bala'u. Orang yang paling kuat diuji coba oleh Allah Taala di kalangan para rasul dan anbiya. Kemudian orang yang mengikut jalan mereka, Tuhan akan uji dan siapa yang kuat berpegang dengan agama Allah, lagi kuat Tuhan uji dia. Itu keadaan dia. Lepas tu bila kena uji, kena pandang begitu. Sebab Tuhan beri hadiah dekat kita. Syukur banyak, ya. Ini dia mengerang dah. Alik aku je sakit. Habis duit nak simpan pun tak tepat. Kejap klinik, kejap hospital. Padahal apa tu? Tuhan kasih tuan. Tuan guru saya cerita seorang sahabat. Dia pernah menceraikan isteri. Sebab apa dia cerai isteri dia? Dia kata semenjak kau duduk dengan aku tak ada pernah kau sakit. Kata, tak ada kebajikan. Tak pernah sakit. Dia kata tak ada kebajikan kau ni. Kita pula terbalik, asyik sakit engkau ni. Ya. Habis duit dia tak tempat menyimpan. Kan? Tu pandangan para aulia lain, sahabat lain tu, jauh. Dan engkau lari daripada demikian itu yang dipilih dan daripada tiap-tiap suatu kepada Allah Ta'ala dan Tuhanmu yang menjadikan barang yang dikendakinya dan yang dipilih. Tuhan jadikan apa yang dia pilih, yang dikendak, bukan yang kita pilih. Ya? Tu.
taslimkan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Itu zikir yang dibawa. Apa lagi zikir yang kita bawa dalam Quran? Ufawidu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. Wa ufawidu amri ila Allah. Aku serahkan urusanku kepada Allah. Habis. Innallaha basirun bil ibad. Allah Ta'ala amat melihat terhadap hamba-hambanya. Bukan Tuhan tak tahu kan? Taslim. Serah pada dia. Waktu Nabi Ibrahim alaihissalam bila duduk cempak dalam api dan Jibril datang. Ya. Api yang itu jatuh tengah api. Jibril datang, alaka haja ya Ibrahim, tak ada hajat ke Ibrahim sebab Jibril nak tolong, kan? Dia ada 600 sayap. Satu sayap Jibril kalau dibuka ditutup dunia ni habis. Kalau ditepuk tu beradat habislah. Apa jawab Nabi Ibrahim? Fa amma ila Allah fabala wa amma ilaika fala. Adapun pada Allah, ya aku ada hajat, pada engkau Jibril aku tak ada hajat. Tu jawab Nabi Ibrahim, Khalilullah, kekasih Allah. Tengok kuat tak kuat ni. Lalu Jibril pun, betul lah jawapan tu. Jibril kata, sal. Kalau begitu minta lah. Round kedua pula. Tengok. Apa kata Nabi Ibrahim? Ilmuhu bihali yakfi min su'ali. Tuhan dah tahu aku dah api. Dia hantar. Nak minta apa? Dia ambil lah. Kan dia tak tahu. Ini makam taslim. Kan, yang makam taslim. Tapi ketika dia duduk dalam makam min ubudiyah, di Hijr Ismail, Nabi Ibrahim mengangkat tangan dengan panjang lebar di berdoa. Supaya negeri Mekah diberikan keberkatan. Dia ada dua makam, ada makam taslim, ada kala makam ubudiyah. Ada Wahabi kata ni apa pula tasawuf tak ada doa. Tak faham jangan cakap. Kan? Sultan Muhaddisin tak Sultan Muhaddisin. Ya, Syekh Abdullah Al-Mubarak, Sultan Muhaddisin, Amirul Mukminin fil hadis. Raja orang beriman dalam bidang hadis. Bukan kau lebay kampung buah apa ada 3 hadis kata hadis sahih. Wah macam alim no. Ni hadis dhaif. Kan baca ayat pun pelat. Sultan Muhaddisin. Dia kata aku telah melepaskan tanganku daripada berdoa selama 50 tahun. Iktifaan bima bila azal. Aku dah cukup benda azal dah siap dah. Ni dalam kitab ni ada belakang Syekh Abdul Mubarak pencarang orang kan. Ulama yang menghimpunkan amalan zahir dan batin, syariat wal haqiqah. Ya. Dia merupakan sahibul karam. 15 orang ulama hadis ziarah dia. Ya. Jadi bila ziarah ulama hadis dia kena beramal dengan hadis. Mana duyuf tetamu datang kita kena jamu 3 hari hak kita. Jadi dia nak sembelih kambing tak ada, nak sembelih ayam tak ada, yang tinggal kuda dia seekor. Dia sembelih kuda dia tadi. Dia sembelih kuda dia. Orang rumah dia bunyi, abang dah tak ada. Tu seekor kuda. Malam abang gunakan kuda untuk mengajar. Di siang hari abang guna pecut kuda untuk berjuang dan berjihad. Sekarang tuan abang sembelih dah tak ada kuda. Dia kata kau tahu aku buat ni. Aku buat ni, aku beramal dengan hadis Rasulullah SAW. Bila kau pertikaikan amalan ni tak ada kebajikan kau. Dia pun cerai kau bini. Tenang Intan. Dia cerai ke tu isteri dia. Bila cerai isteri dia, sunat bagi kita beri mut'ah. Ya, mut'ah mana sagwati kan? Bukan nikah mut'ah. Itu babas tu. Itu Syiah. Jadi mana dia ambil? Dia ambil mut'ah daripada mana sagwati? Di alamil malakut. Dia buka pintu bilik dia dulu, disyarat dengan tangan dia. Pam, sebungkal mah tuan. Sebungkal mah ambil lagi. Bawa baliklah gitu. Senang ni tuan-tuan. Ini bini perak dia tuan. Sampai mengeram. Belum nikah ceramah kaki terangkat takbir. Lepas menikah lah jadi telur temelang kena ram. Habis. Sebab tu saya kutub Hasan Al-Banna, pemimpin gerakan Islam, ditakkan bagi jawatan-jawatan penting dalam gerakan bagi orang yang belum bernikah dan berkahwin. Mari tahu ni. Dia belum test dengan menikah, belum tahu. Besok dia nikah lagi. Dia kena perap dengan binisnya. Dia tak bagi tentang jawatan. Dalam nikah dia bagi jawatan penting. Itu uslub digunakan oleh Syekh Hasan Al-Banna. Abang nak saya kutub. Dia tengok mana orang dah lepas ujian ni. Allah. Itu Syekh Abdullah Al-Mubarak. Syahid kita apa tadi? 50 tahun aku dah tak angkat tangan gitu. Masya Allah. Sebab kita jangan cepat terkejar orang bid'ah dan macam-macam. Ya, itu ulama hadis terbesar, Sultan Muhaddisin dan Mujahid. Ya, Mujahid bukan Mujahad. Mujahad lain.
Kat Malaysia ni seorang jahat nama dia. Orang penjahat ni. Jadi satu ketika kan, apabila seorang daripada sufi besar, Fudil bin Iyad, dia sezaman dengan Syekh Abdullah Al-Mubarak. Apabila dia agak terlewat dalam jihad lah, dia mengajar je kan, dia tidak libat secara langsung dengan medan jihad ni, Syekh Abdullah Al-Mubarak hantar surat kepada dia. Ya, hantar surat, ya abidal haramain lau absartana la alimna annaka bil ibadati tal'abu man kanat hadduhu bidumu'ihi tatahaddabu panuhuruna bidima'ina tatahaddabu. Dia kata, hai orang yang beribadat di dua tanah haram Mekah dan Madinah. Sebab Fudil bin Iyad dia mengajar Mekah dan Madinah. Ya. Kalau sekiranya kau lihat apa yang kami lakukan, kata Syekh Abdul Mubarak, di siang hari kami mempertahankan Islam, di malam hari kami buat kerja sama dengan kamu, mengajar juga. Ya, la alimna annaka bil ibadati tal'abu, engkau sedar engkau bermain dengan ibadat. Musuh nak nyak Islam, ya, engkau buat tak percaya je. Ya, engkau sedar engkau bermain dengan ibadat. Kalau sekiranya air mata kamu mengalir kerana takutkan Allah, maka leher kami mengalir darah kerana menyelamatkan agama Allah. Kalam piau dibagi kan. Ya, bila Syekh Fudil bin Iyad baca tu, lalu dia menangis dan terus diubah giat. Senang ni ulama dulu. Ulama dulu yang bagi pun ikhlas, yang menerima pun ikhlas. Ulama sekarang jangan. Ulama kata pisang banyak. Kita tegur dia melenting. Kau siapa nak tegur aku? Wah, sifat takabur banyak. Orang dulu mudah ya. Dia baca je surat tu, masya-Allah ya. Kalau tuan guru saya di Patani tu kan, tuan guru, bila dia orang ada hantar surat layang kat dia kan, surat layang tegur sikit. Surat layang tu dia baca ketika dia mengajar tu. Ni ada surat layang untuk saya tuan-tuan ni kata. Ya, dia pun baca kan. Tunggu gini-gini, orang komen dia baca. Alhamdulillah ada orang tegur, tolong tegur saya kata. Kalau saya silap tolonglah tegur ya, dia kata. Wah, masya-Allah. Kita kalau ya apa ni, masuk tong sampah. Itu sifat orang yang apa? Merendah diri kan. Sebab makam dia hebat-hebat orang ni. Man tawadda'a rafa'ahu. Siapa tawaddu', Allah Taala angkat martabat dia. Wa man takabbara, siapa buat ni takabur, wada'ahu Allah, Tuhan benam dia. Tuhan jatuhkan dia serendah-rendahnya. Allah. Kemudian dan adalah diperkenankan doa itu, iaitu beberapa cara. Pertama, iaitulah terkadang diberikan dengan ain yang dituntut. Ainul matruk, kita minta apa? Yang tu Tuhan beri. Ada? Macam tu. Dan terkadang diberikan ganti. Ya, diberi yang lain, yang terlebih maslahat, terlebih baik daripadanya. Pada ilmu Allah Ta'ala, kalau beri yang diminta ni, dia rosak ni, Tuhan tukar yang lain. Ada juga macam tu. Seperti menolakkan bala misalnya, atau beroleh nikmat yang lain. Dan terkadang diakhirkan, mana ditakhirkan di akhirat, seperti yang tersebut dalam hadis riwayat daripada Muslim, ya, hadis sahih, tiada juga seorang hamba yang mendoa kepada Allah Ta'ala dengan suatu doa yang tiada derhaka syarat dia dalamnya, melainkan dikurniakan Allah Ta'ala akan dia dengan salah satu daripada tiga perkara. Ada kalanya disegerakan baginya doa tu di dunia, Tuhan bagi. Ada kalanya ditaruhkan baginya di akhirat, ditakhirkan di sana. Ada kalanya ditolak dengan dia daripada bala dan dengan sekadar dia tadi, ya. Itu maknanya yang penting bagi kita, kita doa, jaga adab, serah Tuhan lah. Dia nak pergi macam mana, dia nak pergi segera ataupun sebaliknya, serah pada dia. Maka sebenarnya diakui bagimu berkenankan pintamu tadi, tapi fil waqtil ladzi yurid, la fil waqtil ladzi turid. Ini satu lagi adab jaga tuan. Itu Tuhan beri perkenan tadi pada waktu yang dikendakinya, tiada pada waktu yang engkau kendak. Kalau kita boleh nak cepat, kadang-kadang benda tu ada masalah. Kerana khiyarullah, pilihan Allah bagi hamba-Nya itu terlebih baik daripada khiyar hamba bagi dirinya. Pilihan Allah lebih baik daripada pilihan hamba. Sebab kebanyakan pilihan hamba dia bercampur dengan maknanya nafsu dia maknanya. Maka hasilnya bagi tiap-tiap doa itu diperkenankan, tiada tertolak. Dan takhir kurnia itu tiada alamat ditolak. Tuhan lambatkan bukan ditolak, kerana bahawasanya janjinya tiada menyalahi. Innallaha la yukhliful mi'ad. Tuhan tidak menyalahi akan janji. Dengan syarat kita jaga adab-adab tadilah.
Dan sungguhnya adalah antara doa Nabi Musa alaihissalam. Tengok tu. Dan karam Fir'aun 40 tahun. Itu Nabi Musa disebut di sini ada. Nabi Musa alaihissalam. Orang Melayu kan Nabi Musa apa sebut nama? Nabi Musa. Mana ada Musa dan tak ada Nabi Musa ada. Nabi Musa ada. Kan? Kalau baca surah A'la apa? Ibrahim wa Musa. Jangan Ibrahim wa Musa. Kabi orang Parakah mayang. Ya, Isa bukan Isa. Orang Melayu ni Isa. Antara Nabi Musa alaihissalam dan karam Fir'aun tahun dan kita rasa lama pada Tuhan kalau mana 40 tahun. Daripada Yahya bin Sa'id bin kan nun. Yahya bin Sa'id radhiyallahu an katanya telah kulihat Tuhan di dalam tidur. Masya-Allah. Ini wali besar. Melihat Allah Taala dalam tidur dengan basirah itu harus. Ada pun melihat Tuhan cari jaga itu tak boleh. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Ya, kamu tidak dapat melihat Allah Taala dengan mata kepala kita dalam masa jaga tadi. Sebalik Tuhan yang melihat kita. Tu ayat surah Al-An'am ayat 103. Siapa baca ni insya-Allah kita niat supaya musuh-musuh niat jahat tudung boleh. Ada kadang-kadang orang dengki kita banyak kan. Kalau kita buat baik ni macam banyak hasidin, orang hasad banyak. Baca doa tu banyak. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Ya. Tapi arwah mufti Negeri Sembilan Syekh Murtaza kata kau jangan baca naik kereta, kau tak nampak kau hentam kau. Kau baca naik kereta trailer tak nampak dia gembat belang kau. Mana baca tu minta tutup. Minta lah tutup. Maknanya kalau ada orang nak buat tak baik ke apa kan, boleh baca ayat tu. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Dia telah kulihat Tuhanku dalam tidurku, maka kataku, ya Tuhanku, ya Rabb, berapa kali aku mendoa akan dikau, maka tiada engkau perkenankan bagiku doaku. Maka firman Allah Ta'ala, ya, aku gemar mendengar suaramu. Dan ya, mana Allah Ta'ala dengar suara Allahumma, Allahumma, ya Rabb, ya Rabb. Allah Ta'ala kasih mendengar rintihan rayuan hamba secara tadarruk, merendahkan diri. Buat Tuhan tak kira lagi entah ni. Itu cara ni maknanya. Dan terkadang adalah menyalahi. Ya, terkadang menyalahi. Maknanya apa? Kena ketiadaan syaratnya. Itu. Sebab syarat kita jaga. Dan rukunnya dan adabnya. Betul Rasulullah SAW kalau berdoa, kadang doa tu kita tengok permintaan Rasulullah SAW sebagai saja, tapi dia punya doa tu panjang atas tu, memuji dan membesarkan Tuhan. Ya Rabbas samawati wal ardh, wahai Tuhan langit dan bumi, kan? Kita tengok selalu Tuhan Guru ni Abdul Aziz baca doa gitu. Habis dia ceramah dibaca, wahai Tuhan pentadbir langit bumi, wahai Tuhan gini-gini, dia membesar-besarkan Ta'ala dulu. Menyebut-nyebut akan sifat-sifat azamah kebesaran Tuhan. Barulah minta doa sikit di belakang. Ini rahsia tadi. Rahsia di antara untuk kita mustajab doa, sebelum doa kena memuji-muji dan membesar-besarkan Allah Ta'ala. Ya. Sebab apa? Sebab bila kita sebut ada kebesaran Allah Ta'ala, kehaibatan dia yang maha dahsyat, maka akan terasalah kerdilnya diri kita. Bila terasa kerdil diri kita, di situ cepat mustajab doa. Di belakang ni akan ada dalam munajat, ya, iaitu tahakkuk bi faqrika yamudduka, ya, biginai, tahakkuk bi zullika yamudduka bi izzi. Mana tahqiqkan memandang kamu akan kebesaran Allah, nasaya Tuhan bantu kamu dengan sifat dia yang maha. Tahqiqkan memandang fakir kamu, maka Tuhan akan beri kamu dengan sifat dia maha kaya. Tahqiqkan memandang hina kamu, maka kamu akan dibantu oleh Tuhan yang maha mulia. Sebab sifat kita dengan Tuhan dia berlawan. Sifat yang wajib bagi Allah mustahil bagi kita. Ya, yang wajib bagi Allah segala kamalat kesempurnaan. Maka sifat itu mustahil bagi kita.
Sifat yang wajib bagi kita apa? Segala naqais, kekurangan, itu mustahil bagi Allah. Sebab itu kita tahqiqkan berlawanan tu. Bila kita tahqiqkan memandang kekurangan kita, cepatlah Tuhan akan bantu dengan sifat lawan sebaliknya. Kita tahqiq memandang fakir, maka Tuhan akan bantu dengan sifat yang maha kaya. Kita tahqiqkan pandang kita ni hina, maka Tuhan akan bantu kita dengan sifat yang maha mulia. Kita tahqiq memandang kita ni kerdil, maka Tuhan akan bantu kita dengan sifat yang maha besar. Itu dalam belakang ada munajat tu. Tahaqquk bi fakrika, tahqiqkan memandang fakir kamu, yamudduka bi ghina'i. Maka di mana kita nak tahqiq? Nak tahqiq itu dengan kita izharkan kebesaran dia. Kita sebut kebesaran dia. Ya, kita sebut, wahai Tuhan pentadbir langit dan bumi. Tuhan yang memberi segala keperluan makhluknya. Ya, segala-gala dalam tangan kekuasaan Engkau ya Allah. Kita zahirkan kebesaran dia. Baru nampak kerdilnya kita. Situ kita minta cepat mustajab. Ya, jangan minta apa kata kejar, kita minta macam gangster. Ya Allah bagi aku ni, ya Allah. Dia macam gangster ni. Ya, apa kata kejar, dia tak ada adab. Ya, sebab tu kita tengok dalam hadis-hadis Nabi SAW banyak begitu. Ya, dia menyebut-nyebut kebesaran Tuhan 2-3 baris sekarang kita tengok dalam hadis. Minta dia sikit je. Ya, itu kaedah dia tu. Satu kaedah izharul fakri. Zahirkan fakir kita, di situ cepat mustajab doa dia. Dan setengah daripada syarat doa ketiadaan istijal. Ya, jangan kita minta cepat. Dibergungut lambat now lah. Iaitu dikatanya mendoa, telah mendoa aku, maka tiada diperkenankan bagiku doa. Dalam mu tak dapat lah. Jangan. Dalam hati pun tak ada kata. Apatah lagi kalau zahir kat mulut dia. Itu jahat adab. Ya. Yang menunaikan doa bukan kita kan tadi. Kemudian kata Syekh Abu Muhammad Abdul Aziz Al-Mahdawi radhiyallahu an, tiap-tiap orang yang tiada dalam doanya meninggalkan bagi ikhtiarnya dan redha hak ta'ala, maka orang itu istidrat, na'udzubillah. Betul, dalam doa kita jangan ada ikhtiar gitu. Maksudnya apa? Jangan cuba nak pilih sendiri, serah ke Tuhan dan minta serah pada ta'ala, habis. Dan kita kena ada redha dengan kehendak Allah Ta'ala. Kalau tidak begitu dalam doa kita, maka dia termasuk golongan orang yang diistidraj. Kadang-kadang dapat dia minta, tapi itu istidraj. Istidraj bahaya kan. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Tuhan muakan dia dari keadaan dia tak perasan. Ini bahaya ni. Ya, dapat istidraj habis tuan ni. Banyak orang dapat istidraj. Ulama-ulama ada ke istidraj terbalik. Dia dapat dunia terbalik habis tuan. Takut kita ni. Ulama-ulama dulu tuan kalau dia berniaga kan, katalah satu hari dia untung 200-300. Tiba-tiba satu hari tu untung dia sekali ganda. 500-600 untung banyak. Tapi ibadat dia tengok berkurangan. Ya, biasa istiqamah, dia tahajud tak tinggal, baca Quran malam tak tinggal, zikir dia tak tinggal, semua cantik aje. Dia berniaga dia untunglah 300 misalnya ni. Tiba-tiba malam tu jam. Tahajud tak ada, Quran tak baca. Besok berniaga 600 sebab. Dia tak berani ambil kan. Tak berani ambil. Dia tak berani ambil. Dia asingkan 300 yang biasa, 300 lagi tu dia tak kata haram, tapi tak berani ambil. Dia bagi kepada fakir miskin lah. Sebab apa? Takut istidrak. Dalam keadaan kamu leka, Tuhan lambat nikmat. Itu baik. Dalam keadaan kamu leka, Tuhan lambat nikmat. Itu istidrak pemuan. Ya, ini bahaya kalau kena ni. Yang teruk lagi pula, dia berhujah pula. Tu si bebal panggil. Kau semayang tak kaya, aku tak semayang kaya. Tu si Bahlul panggil. Bahlul bin Bangang. Dia tak tahu pemberian Tuhan dua. Satu, betul-betul atas dasar nikmat. Kita dapat, mana kurnia dia, ibadat dia makin naik, itu nikmat betul. Rezeki betul-betul dia gunakan pada jalan yang Tuhan reda, itu nikmat. Yang ini tidak, rezeki bertambah, dia makin jauh. Dia makin jauh. Ini bahaya, itu istidrat. Jadi tak faham pemberian Tuhan tu ada dua. Kita nak bentuk rahmat, jangan bentuk istidrat. Bahaya istidrat kan. Sampai-sampai kadang sampai mati tak perasan. Na'udzubillah. Begitu juga bala dia ada bagi dua ulama. Zib. Ada bala li takrib. Bala yang kena pada para awliya, para anbiya, tinggi lagi para rasul alaihi wassalatu wassalam, ya. Pada orang beriman kena bala tu, ya, itu dipanggil li takrib, untuk menghampirkan dia kepada Allah. Ya, lagi ditahan makam dia naik, lagi naik. Kadang dia dah minta doa kepada Allah untuk syurga.
Allahumma inna nas'alukal jannah. Kan? Wa ma yuqarribu ilaiha min qaulin wa amalin, contoh diminta syurga dan barang yang membawa ke syurga. Okey, Tuhan terima doa dia. Dan Tuhan dah senaraikan dia nak masuk syurga. Tapi tengok dia tak berpatutan lagi, sebab la yadkhulul jannah illa nazif. Tak boleh masuk syurga melainkan orang bersih. Sekarang dia kotor lagi. Nak mati, 9 lagi nak mati ni. Dosa banyak ni, maka Tuhan cucikan dia. Tuhan datangkan dia balik sakit, demam gitu, begini Tuhan basuh. Itu basuh. Elok je habis pun Tuhan angkat dia. Jadi bala yang kena pada orang beriman untuk membersihkan dia, mengangkat darajat dia. Itu keadaan dia tak sama kan. Kalau bala kena pada orang kafir, itu li ta'zib, memang Tuhan nak azab dia. Tak sama. Bala yang kena pada orang kafir, pada ahli maksiat, itu li ta'zib, memang Tuhan nak azab dia. Tapi bala yang kena pada orang saleh, pada orang yang taat, itu tak sama. Itu bukan li ta'zib, bukan Tuhan nak azab, tapi li takrib. Tuhan nak hampirkan dia dengan Allah Ta'ala. Sebab tu yang faham dipandang bala sampai akhir di belakang kitab ni akan cerita. Adal man'u ainul ata. Siapa boleh sampai taraf ni pemandangan dia hebat. Adal man'u ainul ata. Tak dapat tu dia kira dapat. Jadi bala tu dia pandang nikmat sampai tahap itu. Tidak akan sampai makrifat sebenar seorang pada Ta'ala sehingga dia memandang bala tu nikmat daripada Ta'ala. Kalau sampai taraf tu memang dia ahlillah lah. Duduk lain tu maknanya. Kalau dia sebaliknya kena bala bergungut, itu belum lagi lah. Sebab yang bergungut tu siapa? Nafsu kan. Nafsu dia nak selesok kan. Dia tak tahu dalam tu banyak ya Allah Ta'ala berikan martabat naik dengan ujian-ujian tersebut tadi kan. Dan kata seorang arif, apabila dikendaki Allah Ta'ala bahawa diperkenankan doa hambanya itu, nasai dikurniin dia akan ittirar, ya, di dalam doanya. Dan ittirar itu tiada mustahak hamba itu akan dia daripada dirinya pada segala hal. Itu tanda itu. Ittirar dia bermakna siddatul fakri, panggil. Hati sangat fakir dengan Tuhan. Ya, bila kita berdoa tu, hati kita kena sangat-sangat fakir dengan Allah Ta'ala. Bandingan dia, ulama kata seolah-olah dia terjatuh dalam lautan. Dia tengah berjalan, kapal pecah, masing-masing dah terkapai-kapai kan. Ketika itu hati dia bulat dengan Tuhan. Itu dipanggil siddatul fakri. Ya. Itu sifat hati para awliya, sentiasa dengan Tuhan, fakir dengan Tuhan. Dia tak berhajat lain, tak pandang, dia bergayut dengan Allah Ta'ala aja. Itu dipanggil ittirar. Amma yujibul mutar izadah, kan? Tidakkah Allah Ta'ala memakbulkan doa yang orang yang fakir atau panggil mutar, mana siddatul fakri. Dalam doa kena begitu tuan. Kita mengangkat tangan doa tu mengharap bulat betul dengan Tuhan. Ya. Allah. Tiada mustahak hamba itu akan dia pada dirinya pada sekalian hal. Dia memandang dia ni tak layak dalam semua keadaan. Hinakan diri dengan Tuhan. Bahawa Tuhan makbulkan doa tu cepat tuan ya. Ya, itu dipanggil mutar, orang yang sangat-sangat berhajat kepada Allah Ta'ala. Itu adab doa. Betul Rasulullah SAW sendiri berdoa pun banyak nampak putih kan. Putih ketiak nampak tu. Allahumma. Sampai ridak dia jatuh. Syekh Bakar kata cukup ya Rasulullah, doa kamu tidak ditolak oleh Allah Ta'ala. Ini nak doa tangan letak atas peha. Amin. Amin. Mampu semua. Kalau macam tu kau tunjal dia baik tak payah kau doa lah kuang hajar dengan Tuhan. Kalau nak minta dengan Tuhan tangan untuk angkat biadab dengan Tuhan. Ya. Kau ingat gaji dunia ni. Malikul Muluk, raja segala raja. Sayyidina Hasan radhiyallahu an, cucu Rasulullah SAW, dia nak semayang dan ketika ambil uduk je, muka dia secantik-cantik dah pucat. Sayyidina Hasan ni kalau tengok muka mirip Rasulullah SAW. Kalau belah bawah tu Sayyidina Husin. Ya. Jadi bila ambil je uduk, muka dah pucat. Bila orang tanya kenapa jadi begini wahai Sayyidina Hasan, Sayyidina Hasan kata kau tak tahu yang kau nak menghadap dia siapa. Kau nak semayang kau nak menghadap siapa, bukan gaji dunia tu. Malikul Muluk, raja segala raja. Pucat tuan-tuan. Begitu cara kita doa. Ini doa main. Amin. Amin. Puang hajau tu. Ya. Tangan tuan nak angkat. Jangan tuan tak angkatkan tangan ni baru tahu. Kan? Dalam hadis kan seorang dia makan tangan kiri. Rasulullah kata kul bi yamini. Kata tangan kanan saya diakal. Nabi nak diakal lagi. Dia kata tangan saya nak ada masalah kan. Start dia tu terus lumpuh sampai mati. Magaung ni padan muka ni. Ya, tu menghadap Allah Taala. Doa bersungguh-sungguh. Fakirkan diri sefakir-fakir dengan Allah Ta'ala, insya-Allah dapat doa. Izhar fakir.
Kita kalau orang datang minta doa, minta bantuan rumah kita tuan. Dia datang baju koyak rabak, kan? Selipar pun tak ada, pakai tongkat jalan tengik-tengik. Itu tak payah minta, kita bagi tuan. Sebab apa? Dia dah zahirkan fakir dia. Jalan tu ingut Assalamualaikum gitu kan. Kalau kita tanya nak apa? Nanti orang tu kata kau gilo kata. Orang dah izharkan fakir tu. Izharkan fakir. Ya. Maknanya kita nampak dia tu dah patut kita terima dah, bagi dah. Apa yang kita mampu bagi dah kan. Tapi kalau dia datang tak zahirkan fakir, kan? Dia pakai ribbon, spek mata, topi bareta, bawa beg James Bond, pakai blue jacket, ketuk pintu, kita buka pintu, kita pun tiada apa nak tuan. Saya ni nak minta sedekah. Kita tengok atas bawah, itu betul minta sedekah. Ya, sebab dia tak izharkan fakir dia. Itu bukan pakaian orang fakir, tu taukirnya. Begitulah berdoa, jangan pakai toki macam toki. Amin. Sandar kat dinding lah. Wah. Kalau kena usap sebolah, habis dia baki. Kau bersandar macam toki babi. Itu usap sebolah lah. Tuan-tuan kau dengar dia punya kesit, banyak terperanjat. Kan? Badan muka pun. Nak berdoa Tuhan kan tahu, bukan disakit. Kalau sakit, patah, lebih masuk besi ke lain lah. Ni kami sihat, doa macam ni. Amin. Usap saja je muka. Kurang hajau, biadab dengan Tuhan. Lepas tu kata, anak doa tak dapat, dah padang dengan muka kau. Ya, tak ada adab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu kena jaga ni. Ada kan kata setengah ulama satu lagi. Kata setengah mereka itu bermula mutar, itu orang yang apabila mengangkatkan tangan kepada Taala, ada yang orang betul-betul fakir dengan Tuhan, tiada melihat ia bagi dirinya amal. Apa maksud ini? Orang yang mengalami makam fana' billah. Dia mengangkat tangan pun semua dikasih gerak daripada Ta'ala. Semua daripada dia. Maka apabila telah engkau ketahui janjinya, Ta'ala tiada dusta, pada yusakkikan, dia masuk antara akan datanglah. InsyaAllah. Masuk. Dah. Jadi bila kita yakin bahawa doa tadi Tuhan tak menyalahi janji, maka pala yusakkikan naka fil wa'di ada muluku'il mau'ud wa in ta'ayyana zamanu. Ini akan dibahas pula. Jangan kita syak ya, mensyakkan akan kamu pada janji kalau berlaku tidak berlaku yang dijanji, wa in ta'ayyana zamanu. Ini akan dibahas belakang. Apa sebab ya peringkat ini ya. Pala yusakkikan nak wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina wa inna khaira kullahu bihi wa anta min ala haqiqna bihi. Allahumma ij'alna min ahli tajarrudi ala qulubana ya Allah nazar subhanahu hatta yankashifa lana anwaru muraqabah wa sya'ala bi jayyid. Alhamdulillah.